waktu yang sesuai sangat penting juga. Okey, tapi nak saya bercakap pasal dunia entertainment ataupun dunia berita. Dunia berita ni dia nak cepat. Dia tak ada masa yang macam okey, nak tak nak selesai je editing, nak hari time tu juga kena post. Tak kira 2 pagi ke 3 pagi ke 5 pagi, tak kisah. Tapi selesai je editing semua, okey lengkap pom. Tak kira lah. Tapi YouTube dia ada algoritma dia. Dia ada algoritma dia macam Instagram juga. Instagram ke Facebook ke, dia ada algoritma dia. Ni untuk konten-konten lain lah. Untuk konten-konten macam yang tak rush sangat, yang tak macam berita kan. Berita kan macam gila kau dah buat edit siap-siap, kau nak tunggu nak publish esok. Kan? Baik, publish tak kira lah pukul 5 pagi ke, orang akan tengok juga. Okay, tak kira lah. Tapi ini bergantung pada konten yang kita nak buat. So, konten biasa-biasa macam 5 tips menjadi blogger kan? Kita nak buat konten tu. So, pemilihan masa sangat penting. Pemilihan masa dia ada satu dia satu macam application jugalah. Macam kita masuk je kita punya login YouTube tu, dia akan bagi tahu masa yang sesuai untuk kita publish. Macam Instagram juga. Dia akan tahu daripada konten-konten sebelum ni, dia tengok berapa orang akan tengok pukul 12.30 hari. Berapa orang akan tengok, dia ada graf dia loh. So dari situ kita akan pilih lah masa mana yang paling ramai orang tengok. 12.30 hari. Kita post lah dalam pukul 11.30. So 11.30 orang akan tengok pukul 12. Macam tu. So dalam rangkuman dia yang sesuai, kalau setiap hari weekdays orang bekerja kan, so orang akan keluar lunch dalam pukul 1 kan, roughly kan, 1, 2 kan. Pukul 1 bagi saya lah, pukul 12.30 tu boleh post. Pukul 12.30. Kalau pagi pukul 9 pagi. Kalau petang pukul 4, pukul 5 kan, orang tengah. Kalau orang pejabat tu mungkin dia bosan-bosan dia tengok video kita. Kalau malam, saya tak nak kacau buletin utama lah, saya akan post dalam pukul 7.30. Sebab pukul 8 orang akan tengok buletin utama sendiri kalau orang tu berminat untuk tengok berita. Faham tak? Kita tengok pada ni lah, pada agenda ataupun kegiatan harian orang kita. Macam pukul 9 pagi tu mungkin orang tu tengah naik LRT ataupun dalam kereta tempat kerja kan, dia tengok notifikasi kita, oh Budi ada post video baru, tengok dalam kereta, dalam perjalanan nak pergi ke office. Sebab dalam office kita akan fikir, ada masa ke dia nak tengok video sepanjang tu kan, dalam office kena marah kat bos lagi. So kita tengok purata orang kita macam mana kehidupan dia. Kalau macam pukul 1 dia akan keluar lunch, akan keluar lunch, mungkin dia tengah makan tengok video kita, mungkin kan. So kita post 12.30. Ini juga macam sama juga dengan Instagram tu. Macam Instagram pun sama juga. Instagram dia ni macam dia nak tiru YouTube juga. Kalau ramai orang komen, banyak kebarangkalian lah posting Instagram tu akan naik. Kan dia tak guna timeline tau. Dia tak ada sistem dulu. Sistem dulu timeline. Sekarang tak ada timeline tu lagi. Dia kira macam posting mana yang macam 5 posting yang ramai orang komen tu akan berada di depan. Kita buka-buka je Instagram, keluar. Macam tu juga YouTube. Kadang-kadang dia ambil pendekatan. Cuma ambil pendekatan. Okey, dulu apa kata? Pendekatan apa? So Budi ambil pendekatan 9 pagi, 9 pagi, 12.30 hari, 4
4, 5 petang, 4, 5. Hmm. 7.30 malam. Ya, betul. Cuma YouTube ni, dia tak kira macam Instagram. YouTube, video-video lama pun dia akan up juga. Dia akan jadi up. Tiba-tiba macam, kenapa meletup ni kan? Okey, contoh macam hari tu Kamal Adli melamar Ukasha Senrose. Tapi yang meletup dalam Budi Channel adalah video Hairul Azrin melamar Anis Zaliha dekat konsert final Gegar Vaganza. Kenapa? Dia relate. Orang cari dia relate. Melamar tu, perkataan melamar tu dia relate. Macam video tu, orang selepas tengok video Kamal Adli melamar Ukasha Senrose, dia akan keluar pula selepas itu video Hairul Azrin dengan Anis Zaliha. Sejauh mana anda mengaitkan konten-konten yang dibuat naik dengan isu atau situasi semasa negara? Sejauh mana? Sejauh mana Macam mana nak jawab tu Sejauh mana kita nak relate Buat ke tidak? Buat ke tidak? Buat ke tidak tu je. Okey, buat. Sudah tentu akan buat lah. Macam benda-benda berita-berita yang trending zaman-zaman sekarang, macam terbaru macam PKP contoh PKP, pelaksanaan PKP. Hari tu kerajaan kata macam takkan buat PKP ni. Tiba-tiba akan buat. So kita akan, konten ni akan, ini satu konten tau, dan melibatkan negara lah kan. So kita akan buat secara macam kita carilah kita punya angle macam mana. Mungkin ada artis yang melenting. Kata tak nak buat. Orang kata tak nak buat PKP, tiba-tiba buat. Kita ambil quote dia. Kita ambil quote. So nak macam berita, konten-konten yang viral ni akan berkenaan juga dengan negara. Hari tu ada satu video Budi Channel, tak silap Perdana Menteri Dr. Seri Mahathir letak jawatan ke macam mana? Tak jawatan. Saya buat benda tu je. Dan petikan skrip pun daripada portal Astro Awani macam tu. Saya baca trending nombor 1. Trending berada dalam trending. Tu yang saya macam nak tak nak kita kena menyeluruh lah, macam benda-benda yang trending kan, benda-benda yang viral, benda-benda yang macam apa penonton akan komen ke tak kalau kita buat. Kita fikir first sebelum kita buat konten tu, kita fikir apa reaksi penonton, dia akan kecam ke, dia akan puji ke. Tu. Okay, dah sampai ke bahagian P dah. Ini bahagian last ni. Okay. Menurut anda, apa kemahiran-kemahiran yang penting yang perlu ada untuk menjadi YouTuber berjaya?